صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله Fadil tuan-tuan imam dan kuasa mesin muslimin dan musliman, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita berkesempatan untuk sama-sama terus berada dalam halaqah ilmu di taman surga di sini. Masya Allah, kita masih lagi dipermudahkan urusan perjalanan kaki kita, urusan perjalanan badan tubuh kita yang masih lagi sihat walafiat, dikurniakan kelapangan masa, maka kita terus mengisi masa-masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita singgah dan berada tetap di taman syurganya. Dan juga ini merupakan satu topik pembahagian pusaka, harta pusaka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah dia pergi ke satu pasar KPD ya, dan maka dia buat satu announcement kepada orang yang berada di pasar, wahai tuan-tuan sekalian, lah ni tengah berlangsungnya dekat masjid Kampung Paya pembahagian harta pusaka. Ya, sekarang ni tengah berlangsung pembahagian harta. Jadi siapa nak kena pergi masjid Kampung Paya. Diumum kat mana? Kat pasar. Jadi bila diumum kat pasar, orang yang berada di pasar tu tuan-tuan mencanak pergi masjid daripada pasar PD tu terus ke masjid Kampung Paya. Sampai-sampai di masjid, orang yang berlomba-lomba tadi, dia tengok tak ada pun, dia kata duk tengah bagi harta pusaka, tak ada pun sumbangan-sumbangan beg plastik ke boreh ke. Yang kami nampak, wahai Abu Hurairah, kata dia, orang-orang yang sedang berada dalam majlis ilmu, orang-orang yang sedang berada dalam majlis zikir, itu je kami nampak. Duit tak ada kan. Pembahagian harta yang kamu sebut ni, kata tengah bagi harta, tak ada pun, dia kata Abu Hurairah, tuan-tuan sekalian, yang kamu lihat itu, itulah dia orang-orang yang sedang memungut dan meletakkan nama mereka dalam sijil faraid pada malam ini. Itulah golongan yang meletakkan namanya sebagai pewaris kepada harta pusaka yang dibahagikan pada malam ini. Jadi kita yang di sini tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah kita akan terus meletakkan nama-nama kita sebagai waris utama.
ya, waris utama dalam hal warisi harta pusaka yang diwariskan di masjid ini. Faham tuan-tuan ya? Itulah hakikat kita berada di taman syurga dan juga tempat pembahagian harta pusaka. Bila dengar harta semua orang nak, tiba-tiba poi tak ada, rupanya benda lain. Hakikatnya itulah tuan-tuan sekalian pembahagian yang sebenar, yang mesti direbut oleh kita untuk kita pastikan bekalan kargo kita, bekalan kargo yang kita nak bawa ke tempat asal negeri yang kekal nanti. Pastinya kargo kita penuh, ya? Tak adalah kosong. Kita pun tak banyak duit, pitih kita pun tak banyak tuan-tuan, model kita tak apa nak handal benar. Jadi dengan kita main ni pakai sinilah tuan-tuan untuk ruang kita menopapkan kita punya bahagian kargo tadi. Tuan-tuan sekalian, bicara kita pada malam ini, suka saya nak mengajak tuan-tuan sekalian bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda disakiti, apabila baginda di macam-macam lah dibuat kan. Sebab kita ni hari-hari berurus niaga, berurusan dengan manusia. Ada orang yang sampai membuatkan kita tuan-tuan sakit hati dengan dia, sampai kita pun, aku memang gorang botu dengan haji tu kan. Kalau haji tu lah kan, saya kan memang saya takkan maaf tu dah orang tua tu, memang hampir tu kan. Banyak lagi perkataan yang biso-biso tuan-tuan, yang bakal menjadi racun kepada perhubungan manusia. Maka saat kita disakiti, kita di macam-macam lah, disakiti ke, di kena sekeh ke tuan-tuan kan, orang khianat kita, nak balas lagu mana kan? Apa modal kita tuan-tuan saat kita berhadapan dengan manusia sebegitu? Maka contoh dan tauladan yang terbaik tidak lain dan tidak bukan ialah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Melalui kita kongsikan beberapa kisah bagaimana Nabi ini bila Nabi disakiti, macam-macam dimaki, apa Nabi buat. Dan kisah pertama yang saya ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang perempuan tua yang kojo dia meludah. Ya, ini kisah pertama pada malam ini. Perempuan tua adalah tua, tapi kojo dia meludah. Ya. Apa yang akan kita lakukan jika ada seseorang yang meludah wajah tuan-tuan? Imam, apa nak buat Bilal? Aku saya ludah muka apa? Kan agak-agak saya dapat apa? Dapat penampak tu kan, ustaz terus tondang. Kan tak sampai nak masuk masjid memang kena caput tu. Kau ajar betul. Kan ludah ni tuan-tuan, weh kasar. Mainan kasar ni, main ludah orang ni. Ludah dengan kahak-kahak sekali yang hijau, yang biru semua keluar. Kan? Jadi bagaimana reaksi kita? Ada orang mungkin dia marah, bahkan kemungkinan besar kita akan membalasnya dengan perlakuan yang sama, iaitu kita meludah semula wajah orang tersebut. Dia ludah kita, saya pun ludah dia balik kan. Dengan dia seorang ada ludah, ada eliok, saya pun eliok pun anda juga ludah je lah. Jadi setengah orang dia tak tahan, copek dia balik kan, balas sajalah dia dah. Namun tahukah kita bahawa sikap seperti ini sikap yang teramat buruk,
sikap membalas perlakuan buruk terhadap diri kita tidak sepatutnya dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita nak mendidik diri kita supaya sedaya upaya saat kita disakiti, kita jangan membalasnya. Kan? Saya tak dapat Ustaz. Tak apalah, tak dapat mula-mula. Cuba belajar untuk dapatkan dulu. Kan? Tahan dulu rasa keinginan untuk memberikan pembalasan kepada orang yang sakiti hati kita dengan segera, dengan kita tahan tentang mongeh kita. Wal kazimin al-ghaiz, kita menahan kemarahan kita. Kan, bila kita berjaya menahan kemarahan kita, insya-Allah kita pun mudah tentang memaafkan dia. Wal afina 'anil nas, berikan maaf. Kan, apa yang walaupun besar tentang dia sakitkan, sakit gue Ustaz, kan sakitnya tu di sini, tapi wala afina 'anil nas, kalau besarnya jiwa maaf itu tidak ada sekelumit tentang perasaan copek bongeh marah dalam diri kita, insya-Allah senang hati kita. Kan, kehidupan kita tak akan comel tuan-tuan. Mana lah pun sekalipun tak akan comel. Siapa jiwa dah tenang, orang sakiti kita pun kita relax, baik sadu, baik bodoh. Jangan dilayan dah. Kok layan tuan-tuan cari penyakit. Jangan layan. Dengan sebaik mungkin kita harus mengawal diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang serupa dengan perlakuan orang lain terhadap kita. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sepatutnya tiru sikap Nabi ketika disakiti oleh seorang siapa-siapalah tuan-tuan. Dalam satu kisah, pernah suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam diludah oleh seorang wanita tua. Setiap kali Nabi melintas tentang pergi ke masjid, lalu depan rumah wanita tua itu, maka setiap kali Nabi lalu, baginda sentiasa diludah oleh wanita tua itu. Peristiwa itu tidak berlangsung selama satu ataupun dua kali, namun berlaku secara berulang kali. Bahkan hampir tiap-tiap hari Nabi ulang alik daripada rumah Nabi, tempat lahir Nabi agak jauh jugalah tuan-tuan daripada Kaabah tu, akan lalu salah satu depan rumahnya, rumah Abu Jahal. Kan, rumah Abu Jahal yang sekarang ni tempat dia sebelah daripada tempat Mas'ah, sa'i baina Safa wal Marwah, tuan-tuan keluar ke tepi itu ada tandih, tandas tu lah rumah Abu Jahal. Kan, memang sesuai lah dengan dia. Kan, rumah dia buat tandih. Jadi daripada rumah Abu Jahal, tempat lahir Nabi depan tu, yang sekarang ni dibuat library. Kan, kalau mutawif dia akan tunjuk di sana tu tempat lahir Nabi, tempat asal. Kan, cuma sekarang dibuat library. Maka Nabi lalu daripada situ, salah satu rumah yang Nabi lalu ialah rumah makcik ni, rumah perempuan tua ini. Meskipun demikian, hari-hari Nabi kena ludah tuan-tuan, Nabi tidak pernah membalas perlakuan buruk yang menimpa baginda itu. Bila kena ludah tuan-tuan, Nabi pun laplah dengan kain Nabi. Kan, Nabi lap hari ni kahak, besok itu. Kan, hingga suatu ketika semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lalu di halaman wanita rumah itu, ia menjadi tidak seperti biasa, iaitu Nabi tidak menerima lagi hadiah ludah tu. Biasa dapat kan, sekali lah selalu, tak ada. Nunggu juga tak ada hadiah. Bahkan baginda juga tidak melihat sosok perempuan itu.
Perempuan itu pun Nabi tak nampak lagi kelebat. Biasa nampak lah. Maklum, apa maklum? Tak ludah ke hari ni? Contohlah kalau maklum. Kan? Jadi Nabi biasa nampak lah, kenal lah makcik tu. Orang kamu bayar. Orang bayar ke payah sanun lah. Kan? Tak ludah saya kali ni. Macam tu lah. Dan nunggu juga Nabi nunggu. Kan? Maka Nabi tentang bila mana tak dapat hadiah tu, Nabi pun tertanya-tanya, apa acik ni? Kan, apa kono dengan dia ni kan, kau dah tak ada dah. Kan? Maka Nabi pun bertanya kepada jiran ataupun seseorang yang dekat rumah tu. Nabi tanya, Syekh, wahai fulan, tahukah engkau di mana wanita pemilik rumah tu? Pemilik rumah nombor 4, lorong 27. Dan yang setiap kali aku lalu depan rumah tu, dia pasti meludah tu. Kan? Nabi habaq kat seorang pemuda tadi, tanya, mana pergi makcik ni? Aku lalu selama ni dapat hadiah, kali ni tak dapat. Maka orang yang ditanya itu berasa hairan. Kenapa Nabi bertanya khabar seseorang yang telah bersikap buruk terhadap baginda? Itu pun sudah menunjukkan kepelikan, hairan kepada orang tadi. Awak Nabi itu tanya dia pula. Kalau tuan-tuan tanya tak? Orang tu dah belasah gitu, pong. Kita pun dah doa mampus lah. Kan? Copek lah. Tiba-tiba sekali tak dapat hadiah, tuan-tuan tanya ke? Mam, nak tanya lah tu. Maklum tu pergi mana? Dengan pertanyaan itu, kawan ni tuan-tuan heran lah. Kan, orang buat duk sakit kat Nabi, tiba-tiba Nabi duk tanya pula apa ke? Kata dia, ya Rasulullah, sepatutnya kan engkau ni berasa gembira sebab tak ada lagi daun nak ludah hang. Apa pasal Nabi tanya? Dia kata, karena si fulan itu orang tua tu, ya Muhammad, ya Rasulullah, biasanya ludah hang, tapi dah berapa hari dia terbaring. Dah berapa hari dia terbaring sakit. Maka mendengar jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk. Okeylah, tak apa kalau macam tu. Lalu Nabi meneruskan perjalanan untuk salat di Kaabah, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sekembali daripada salat tadi, sebelum balik ke rumah Nabi, Nabi singgah dulu tuan-tuan di rumah makcik tu. Kan, dah lah tanya apa jadi makcik tu. Kan, lepas tu singgah pula pergi ziarah. Kan, program ziarah kasih Kampung Payo. Kan, ziarah kasih ke nama? Kan, ziarah kasih kan. Kau dapat kasih baru ke? Contoh. Kan, fungsi tak dapat dah belasah dia. Tak apa, saya simpan dulu. Ruangan tu dah ada dah. Biarlah dia. Jadi baginda pun tuan-tuan memutuskan untuk jenguk perempuan tu. Apa pasal? Nabi khawatir. Nabi berasa bimbang akan kesihatan perempuan tua tu. Apa jadi dengan dia? Kan terlantar seorang-seorang, tak ada siapa pergi ziarah ke, tak ada siapa pergi hantar boleh ke? Kan buah-buah tangan kau tak ada ke, biskut-biskut ni musim-musim kawi ni. Kan, maka Nabi tentang baik keputusan untuk ziarah wanita itu. Apabila sampai di hadapan pintu rumah perempuan itu, maka wanita tua itu sudah tentulah tidak menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjenguk dia. Sebab dia memang orang yang dia paling tak suka pada masa itu ialah yang bernama Muhammad. Kalau dia suka, dia tak buat macam tu. Manusia yang paling dibenci ketika itu ialah Rasulullah.
Bagaimana pembalasan dia saat dia sakit, terbaring seorang-seorang, orang yang dia sakiti itu tiba-tiba mai ziarah dia. Agak-agak kita jadi apa tuan-tuan? Kita tembak dia, kita pun uzur, kita pun terbaring seorang ke rumah kita, tiba-tiba siapa? Fungsi ke imam ke pi ziarah kita. Padahal kita dah kutu imam ni, hampir imam celaka macam-macam lah. Sekali imam pi ziarah, kan, imam musta'adli pi ziarah kita, Allah, hai jam tuan-tuan, kan, sembek kita. Bahkan ketika si wanita tua itu sedar bahawa manusia yang menjenguknya ialah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depan rumahnya, maka si wanita tua itu tuan-tuan menangis dan berkata, duhai betapa luhur budi pekerti manusia ini. Setiap hari aku meludahinya, tetapi dialah orang yang pertama yang ziarah aku. Saat aku terbaring dah lama, kan, JKK pun tak mai, PKK lagi tak mai, kan, apa nama khairat kematian aku tak mai juga, nak mati dah ni. Tapi tiba-tiba tuan-tuan, orang yang dibenci itu menziarahinya. Dengan menitis air mata terharu bahagia, si wanita tua itu lantas bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau menjenguk aku? Cik tu tanyalah, ya Muhammad, awian menziarah aku. Maka Nabi kata apa? Aku yakin bahawa engkau meludahi aku karena engkau belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku tahu, aku yakin bahawa Nabi Haba, engkau ludah aku ni sebab engkau tak tahu kebenaran aku. Ya, hang tak tahu sebenarnya Islam tu bagaimana indahnya. Hang tak suka kepada Islam sebab hang tak tahu. Hang tak suka kepada aku, kepada Rasulullah sebab hang tak tahu siapa aku. Kan, hang tak suka kepada masjid, hang ingat masjid ni tempat yang bagaimana. Bila hang kenal masjid, hang kenal rumah Allah Ta'ala, maka sudah pastilah kalian akan mencintainya. Jika engkau telah mengetahuinya, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Kalau engkau tahu akhlak aku ini, wahai alo makcik, pastinya engkau tidak akan lakukan. Maka mendengar jawapan bijak baginda sallallahu alaihi wasallam, wanita tua itu menangis, dadanya sesak. Kemudian dengan penuh kesedaran, maka masih ini pun tuan-tuan terus berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, mulai hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daripada kisah ini tuan-tuan, kita dapati bahawa akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia pilihan, yang sentiasa sikapnya ramah dengan manusia, walaupun diuji dengan pelbagai mihnah, pelbagai tribulasi yang menyakitkan tubuh baginda, hati baginda disakiti, ya, tubuh Nabi yang mulia, macam-macam lagi tuan-tuan, tapi Nabi mengambil sikap tidak membalas. Ya, jadi kita ambil pengajaran tuan-tuan, letak dalam kepala kita, apa sahaja perbuatan buruk orang kepada kita, ya Allah, aku tidak akan membalasnya. Kan, suami isteri pun sama tuan-tuan. Saya tak suka lah ustaz, suami saya buat begini, kan. Nak khairkan, dia sakiti hati saya ustaz. Suami saya menyakiti hati gue, kan. Lepas tu suami kata, dia pun menyakiti hati gue juga. Sama-sama sakit hati.
Kita ni tentang memang nak balas ya padam muka kita nak ambil pengajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kemaafan terlebih dahulu kepada segala dosa yang dilakukan. Walaupun dosa besar yang dia buat kepada kita, dia hina kita, dia maki kita, dia pelekeh kita. Sebagaimana kisah yang kedua tentang juga seorang wanita kan. Jadi malam ni kita sembang pasal wanita dulu, lepas ni baru bab lelaki. Maklumnya risau kan, dia marah ke ustaz ni, apa kita wanita kan, kita orang aja kono ni. Nanti minggu depan, tahun depan saya belasah lelaki lah. Dalam kisah yang kedua, ada seorang wanita tua yang melintasi gurun pasir dengan membawa bebanan yang borik. Walaupun kelihatan sangat payah, namun dia tetap berusaha membawa barangannya dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian seorang lelaki muda datang dan menawarkan diri untuk tolong angkat barang. Wanita itu menerima tawaran pemuda tersebut dengan senang hati. Maka lelaki itu pun mengangkat barangan itu. Kemudian mereka berjalan beriringan. Kan makcik ni bawa barang borek. Akhirnya seorang pemuda pergi tolong tuan-tuan angkat barang daripada pasar PD ke Kampung Payung kan. Saya berbesar hati kerana kamu mahu membantu dan menemani aku, kata makcik ni kan. Makcik ni bagus jugalah kan, sebab dia kata pun aku jarang jumpa pemuda yang baik macam hang ni, dia kata. Lelaki itu pun dengan sabar mendengar sambil tersenyum tanpa pernah mengganggunya. Jadi daripada mula perjalanan, maka dia kata kepada wahai anak muda, ni dia mula nak cakap ni sambil kan bawa boreh tu. Anak muda, dia kata, selama kita berjalan sama ni, saya hanya mempunyai satu permintaan, dia kata. Dia nak minta satu je kan. Dia kata, jangan berbicara apa-apa pun berkaitan dengan seorang yang bernama Muhammad kan. Wahai anak muda kan, selama cik jalan dengan kau ni, kau jangan sembang dengan cik pasal Muhammad, dia kata. Gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai dalam hatiku karena saya sangat terganggu dengan pemikirannya. Oleh itu sekali lagi wahai anak muda, jangan berbicara berkaitan dengan Muhammad kepada makcik kan. Maka lalu tuan-tuan dia pun tawang lagi. Orang tu betul-betul membuat saya kesal. Saya selalu mendengar nama dan reputasinya. Mana saya pergi, semua cerita pasal dia. Ada hangin betul, tak ada cerita orang lain kan. Jadi makcik ni pun bengih kan, macam-macam makcik dengar. Dia dikenali berasal dari keluarga dan suku yang dipercayai. Suku yang dipercayai dan digelar orang yang dipercayai Al-Amin. Namun tiba-tiba dia memecah belahkan orang ramai dengan menyatakan bahawa Tuhan itu satu. Selama ni kita ni ke Mekah ni, dia kata okey je, sembah Tuhan itu, sembah ni, sembah okey. Mai dia ni disuruh sembah satu je kan. Dia mengajak menyembah Allah Ta'ala, jadi kacau bila. Jadi makcik tak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini. Dia kata lagi, dia menjerumuskan orang yang lemah, orang miskin dan hamba-hamba. Orang itu berfikir bahawa mereka akan mendapat kekayaan dengan mengikuti jalan orang tadi. Sebab peringkat awal
yang beriman kepada Nabi ini di kalangan orang yang miskin, di kalangan hamba. Lepas itu pula dia kata orang yang miskin ni, dia ingat dia join grup WhatsApp Nabi kan, dia boleh projek lah kan, dia jadi geng orang tu. Dia kata dia ingat kayu kok, padahal selama ni dia okey je kan. Ni yang hamba-hamba tu lah, hamba duk baik dengan dia, tengok semua yang hebat-hebat semua tak nak percaya dengan dia kan, geng-geng Abu Jahal lah. Dia merosakkan anak-anak muda dengan memutarbalikkan kebenaran. Dia meyakinkan mereka bahawa mereka kuat dan hanya satu tujuan yang boleh diraih. Jadi satu tujuan itu diajaknya beriman kepada Allah Ta'ala, hidupnya matlamat kerana Allah, karena Tuhan yang satu. Jadi anak-anak muda ni bila dengar cakap dia percaya. Jadi bang, acik nak bosan betul-betul. Kalau kau dengar lagi pasal budak ni, pasal orang Buddha ni, kau jangan percaya ke dia. Ni acik bosan ni. Tidak lama kemudian mereka sampai ke tempat rumah acik ni. Maka lelaki itu menurunkan barang bawaan dia kan. Anak muda tu pun bawa barang tadi, bawa turun. Wanita tua itu menatap wajah pemuda itu sambil tersenyum. Dia kata, terima kasih nak, acik memang tak pernah jumpa pemuda yang begitu baik macam ni kan. Kemurahan hati dan senyuman kamu itu sangat jarang saya temui. Saya jarang jumpa orang yang wajahnya bercahaya macam ni, senyumnya Allah Rabbi kan. Tapi hang lain macam dia dah kutu dah orang ni, dia puji pula kan. Jadi tak apa dia kata kan. Last sekali, satu je wasiat makcik sebelum kita berpisah. Ada wasiat. Dia kata apa? Bang kan, lepas puji Nabi ni baik kan, orang muda ni bagus, satu je acik nak pesan. Dia kata apa? Jauhi Muhammad. Jauhi Muhammad. Nah, jangan pernah terpengaruh dengan kata-katanya. Jangan kamu ikut jalannya. Kalau hang dengar kuliah ada kemah jaga upaya, hang halau dia kan. Jangan bagi dia masuk kan. Contohlah contoh. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapat ketenangan. Kalau kamu terpengaruh dengan pemuda ini, kamu tak akan tenang. Yang dapat hanyalah masalah. Boleh nak? Ini wasiat acik, hak terakhir kan. Barang dah letak, dah sampai rumah dia pun dah logo, orang tolong dia tinggalkan pesanan terakhir, jauhi Muhammad. Jadi bila Nabi pun nak pusing tuan-tuan, wanita ataupun dia acik nak tanya lah kau nama apa kan. Dia dah tiba kan, lah sedih pun acik nak tanya han nama apa. Maka tuan-tuan, makcik tu kata, boleh acik tahu tak nama hang apa? Kata anak muda itu, acik nama saya Muhammad. Sampai dia kata apa dalam riwayat ini, apa? Nama apa tadi? Ditanya balik, acik tak apa dengar, telinga dah pokak kata. Orang tua maklumlah kan, kuliah pun tak apa dengar kan. Itu yang lelap tu kan. Jadi acik ni tak apa dengar lah. Cuba ulang balik, nama apa? Saya nama Muhammad. Betul Muhammad? Dia kata apa? Maaf, apa yang kamu kata ni, kata-katamu tidak kedengaran jelas. Telinga saya semakin tua, kadang-kadang tak dapat nak mendengar dengan baik. Maka Nabi kata lagi, saya Muhammad.
Bila Nabi sebut nama Nabi Muhammad, maka tuan-tuan terpakulah wanita daripada awal, daripada padang pasir, bawa barang aku duk kutuk dia, aku dah kuliahkan dia kan, setengah jam lah kuliah tu, daripada maghrib aku sampai isyak lah, habis modal dia. Nak tarik punya pangsana supaya jangan kau dekat dengan orang ni. Tiba-tiba rupanya dia ada sebelah hang. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Kita tolong bawa barang dia, tuan-tuan dia kutuk kita. Jadi bawa tak barang tu? Kau campak ke Sungai Linggi mengajar kau. Dia bawa barang kau kutuk deng. Mana mau ya tuan-tuan. Memang tak sampai tu dah. Usai lah. Sungai Linggi tu. Tak Sungai Linggi, Sungai Timur, ada boyo. Aduh sedap dia kata macam-macam kat saya. Ni tuan-tuan. Bila wanita itu terpaku melihat Nabi SAW, dia tak dapat nak cakap tuan-tuan. Dia macam kan. Nabi pun tak kata benda lain. Nabi pun tak sebut lain-lain lagi dah. Nabi hanya sebut ana Muhammad. Maka lantas si perempuan ini tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan dahsyatnya dakwah Nabi. Apa yang Nabi buat itu memang tak kita pun geram. Kusai lah memang jago kau. Kata tenis kau lah. Dia sumbit dalam tundram kan. Kalau kita lah. Tapi Nabi tak buat macam tu tuan-tuan. Kehebatan dakwah baginda Bilal dengan hanya satu perkataan, menyebut namanya sahaja sudah memberikan, Masya Allah, bertukar daripada jahiliyah kufur kepada mukmin beriman kepada Allah Ta'ala. Bertukar daripada bencinya kepada orang ni, tiba-tiba terbalik kan, boleh beriman pula. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia minta maaf tak apalah, tapi dia terus beriman. Hak Nabi nak pun memang lagu tu lah. Memang itu Nabi kaedah dakwahnya. Kaedah bagaimana nak tarik tuan-tuan jemaah kampung Paya ni supaya imarahkan masjid. Kan, orang tu memang bega pun tu. Bukan bega, madah. Kan, dia lagi tinggi daripada bega. Kau wajarlah macam mana sekalipun Syekh. Tak mahu tu dah. Kau buat semoleh lembu, semoleh kobau, gajah sekalipun, dia tak tahu juga. Kan? Jadi nak kena tukar tuan-tuan cara dakwahnya. Nak kena tukar dia punya kaedah, nak tarik dia. Apa nak buat, tuan-tuan fikir sendiri. Kan? Macam mana nak buat saat ni orang ni memang koreh betul, pori parang rumah dia. Kita pori nak ajak ke masjid, keluar parang kan? Saya bawa parang juga, tersambai. Jadi tuan-tuan, bayangkan hanya satu kalimah saja sudah beriman. Segala keburukan itu langsung tak dibalas oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ludah itu satu benda yang sangat jijik. Kalau anak kita, cucu kita tuan-tuan main ludah orang ni, weh geram kita. Wajar punya budak ni. Betul tak? Memang tuan tak ada adab. Main ludah. Cuba ludah je. Ludah kan. Apa dah kan naik. Memang tuan-tuan tak ada adab. Kurang ajar. Tak boleh maaf lah. Ibarat macam tu lah. Tapi Nabi dulu orang kutuk Nabi, orang maki baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Nabi ni pemecah belah. Orang kata Nabi ni tukang sihir lah, jahat. Habis orang kampung ni jam. Dia ikut dia lah. Kita orang dulu okey lah kata.
tiba-tiba mai dia ajak untuk sembah Tuhan yang satu, ni jadi masalah. Tapi Nabi relax, ya, sakit itu tak dibalas kan. Jadi dua cerita malam ni sebagai mukaddimah tentang kepada pembentukan akhlak yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Allah Taala sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Taala puji akhlak Nabi dengan akhlak yang paling mulia, paling agung. Wa innaka khat Muhammad, ya, pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu khuluqin 'azim, akhlaknya masya-Allah azim. Ini Allah puji, bukan Nabi buat-buat suruh dipuji dah. Macam kita kadang-kadang kita buat kan, kita buat baik supaya orang puji, bagus haji, hari-hari pergi masjid kan, contohlah. Kalau pergi masjid, dia buat baik itu semata-mata hanya untuk dipuji oleh manusia. Kalau itu hanya niat dia tentang golongan manusia yang sebegitu, ialah golongan miskin jiwa. Kalau dia nak sentiasa dipuji, buat baik dipuji, dia ada masalah jiwa. Dia panggil miskin jiwa. Walaupun dia kaya, dia buat baik, dia sedekah, tapi dia mogah tentang dengan sedekah dia. Bahkan sedekah itu untuk melawan Islam. Allah sebut dalam surah Al-Balad bagaimana Allah Ta'ala melaknat golongan manusia yang menghabiskan harta benda dia untuk diberi sponsor kepada kumpulan yang melawan Islam. Pada masa itu, ayat yang ketiga dan keempat surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dia jobo tentang dengan dia rasa apa? Saya kuat, saya duit banyak, saya bangga sungguh. Sebab apa? Saya boleh sponsor kepada geng-geng yang ada di sini supaya lawan Muhammad. Dan tentang boleh rujuk tafsir asbabun nuzul ayat itu, sebabnya orang tu terlampau jobo bangga dengan harta yang banyak, dengan kesaduan dia, sadu dia tu, kuat dia, tapi dia menggunakan benda tu untuk lawan Islam. Akhirnya Allah membalas dengan kutukan itu, dengan laknatnya. Ya, jadi kita tentang jangan sampai begitu. Kita kaya, tiba-tiba kita tolong grup yang melawan Islam. Tak apa-apa kan, kami bagi sponsor. Yang penting kau dengan tim teruskan modus operandinya, proses untuk melemahkan Islam. Sponsor, duit, kita support. Ada tak zaman kita? Ya, zaman Nabi tuan-tuan, Masya Allah, dia declare depan Nabi, kami bangga. Ni di senarai ni dalam surah, kita baca surah tu kan, dia bangga dengan keuangan dia. Dia sudah diberi sponsor. Mana lagi grup mana, parti mana yang kami sponsor, yang nak lawan Islam, nak lawan Nabi, kami sponsor. Bahkan yang sponsor itu tuan-tuan kebiasaannya musuh ketan kepada Islam, termasuk orang kafir. Orang kafir memanglah kerjanya lawan Islam. Pastinya segala benda harta dia akan beri kepada siapa-siapa yang boleh tolong dia untuk hancurkan Islam. Ya, daripada zaman Nabi sampai zaman kita tuan-tuan, ada manusia yang sebegitu. Apa yang menarik daripada kisah ini, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap tenang terhadap para orang yang selalu memburukkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terdetik dalam fikiran baginda untuk membenci orang tersebut. Sikit pun tak ada perasaan nak benci, nak marah, nak bongeh, bahkan nak balik tuan-tuan lagi tak ada. Sikit pun tak ada. Oh, seronok tuan-tuan kan. Kalau kita ada sifat itu, Masya Allah, hebat kita. Syekh entah boleh orang tak nanya, hang tak balik pun tak apa. Ana okey ya. Ana tak akan balas. Dan Syekh dia fitnah hantar Syekh. Hak fitnah tu dahsyat.
Orang tu kata macam-macam kat hang, kamu payung ni hang duduk dia tembak hang. Tapi hang sikit tak boleh. Dia nak apikan kita tu, boleh ha. Kan sikit pun tak apa ha. Jadi setan dah. Ya, jadi kita ambil tentang akhlak bagaimana saat Nabi disakiti, Nabi sikit pun tidak akan membalas sifat dan perbuatan buruk manusia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, habis dua cerita malam ni. Nanti kita sambung kemudian kisah yang ketiga. Ada lagi kisahnya sebanyak ada lagi 47 kisah lagi. 200 muka surat lagi. Tak apalah. Lagi 10 tahun insya-Allah habis. Wallahu a'lam bis-shawab. Hada wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli sallatan kamilatan wa sallim salaman Sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihi wara'in sahbihi